Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita tengok untuk subjek seterusnya. Yang lain tutup suara Arsyad tutup suara. Okey, adab dan akhlak Islamiah tahun 5 hari ni. Okey, isi macam biasa muka surat depan. Nampak tak Macam gelap lah sikit. Gelap tak? Ya. Boleh cari. Empat. Boleh lah sikit-sikit. Okey, kita tengok soalan muka surat 2. Okey, tengok soalan 1. Okey. Soalan 1 hingga 10 markah, 1 soalan, 1 markah, jawab semua soalan. Okey. Tandakan jawapan yang betul. Okey, senang je. Tandakan jawapan yang betul. Okey. Tangan je lah. Okey, nombor 1. Makanan yang terdedah mengakibatkan diri dihinggapi apa? Makanan yang terdedah. Biasa kalau kita makanan kita tak tutup, biar je terbuka, biasa apa yang datang? A. Nyamuk. B. Lalat. C. Kumbang. D. Kucing. Yang biasalah. Okey. Makanan yang terdedah mengakibatkan dari dihinggapi. Hinggap. Jangan kucing hinggap. Kucing tu lompat atas makanan ni, hinggap. Pilih yang mana? Tutup suara. Jabah. Okey, nombor 2. Adab ketika berjual beli ialah A. Beramah mesra. B. Hargai waktu. C. Membuat bising. D. Suka dipuji. Mana satu? Orang yang nak berniaga ni. Biasanya orang macam mana? Beramah mesra ni. Kalau orang datang, cik apa khabar? Cik nak beli apa cik? Elok. Boleh borak-borak dengan pelanggan. B. Hargai waktu. Dia jaga masa. C. Buat bising. Main beli murah-murah. Atau D. Suka dipuji. Okey, boleh pilih. Bulatkan jawapan. Okey, yang ketiga. Menasihati dengan cara diplomasi ialah adab apa? Ini kita baru belajar. Hari tu diplomasi ni. A. Tetamu. B. Adab keramaian. C. Adab bertanya. D. Adab pemimpin. Kita baru belajar minggu lepas. Okey, 4. Berikut ialah ciri-ciri rakan yang baik. A. Baik hati. B. Berfikiran sempit. Sempit ni dia tak fikir luas lah. Dia fikir hal yang maknanya dia tak fikir hal orang. C. Tidak berdisiplin, tak ada adab, tak ada akhlak. D. Mementingkan diri sendiri. Macam mana orang ciri-ciri rakan yang baik? Baik hati, berfikiran sempit, tidak berdisiplin ataupun mementingkan diri sendiri. Okey, tengok seterusnya. Soalan nombor 5. Antara faedah beradab ketika menziarahi orang sakit ialah, ini subjek yang lepas pun masuk sekali. A. Bab-bab yang lepas. A. Macam mana adab menziarahi orang sakit? A. Menambahkan beban. Di dalam sakit kita datang, kita, tak nak hidang ke? Kau tak nak masak ke? Itu tambahkan beban lagi. B. Rasa tersinggung. Buatkan orang yang sakit tu makin rasa tersinggung ni, sakit hati lah. C. Terhindar daripada fitnah. Okey. Dan D. Mengeratkan silaturahim. Makin rapat persaudaraan. Okey. Seterusnya nombor 6. Luqman seorang yang bekerja mahir dan berilmu. Apakah faedah kepada majikannya? Sekejap. Pun usap panas ni.
Luqman seorang pekerja mahir dan berilmu. Apakah faedah kepada majikannya? Okey, A. Berlaku penipuan. B. Lahir syak wasangka. C. Majikan menjadi risau. D. Peristiwa dan kualiti meningkat. Ada bekerja ni. Risau ni. Risau ni takut lah. Okey, kalau tak faham tanya. Prestasi dan kualiti meningkat. Ya, apa dia? Keramaian tu apa? Yang mana? Ada nombor 3. Keramaian ni macam kamu pergi ramai-ramai datang. Kamu buka parti ke, happy birthday apa? Parti hari jadi ke, kenduri kahwin ke. Keramaian lah. Oh, okey. Diplomasi kita belajar pasal apa? Ingat, baru lah itu. Okey dah Ni faham yang nombor 6? Okey, seterusnya nombor 7. Mengucapkan takziah kepada keluarga. Kenyataan di atas berkaitan dengan adab menziarahi. Takziah ni bahasa orang yang mati kan? Kita ucap takziah. Okey. A. Pemimpin. B. Keluarga. C. Jenazah. D. Tetamu. Mana satu? Orang yang mati ni. Takziah. Okey, seterusnya nombor 8. Apakah perkara yang dilarang ketika bekerja? A. Jujur. B. Riak. C. Berdisiplin. D. Rajin. Dilarang yang tak boleh. Jujur, riak, berdisiplin, rajin. Riak ni sombong lah. Disiplin ni berakhlak. Okey. Sekejap Aku set di slow sebab panas. Okey. Baik, seterusnya. Nombor 9, musurat 3, musurat 2 okey? Okey. Okey, tengok. Musurat 9 pula. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ingat. Kullukum ra'in. Okey. Wa kullukum mas'ul. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu adalah bertanggungjawab ke atas yang dipimpinnya. Okey, hadis di atas berkaitan adab apa? A. Rakan. B. Jiran. C. Pemimpin. D. Tetamu. Pasal apa? Okey. Tengok. Okey. Nombor 10. Apakah kepentingan mesyuarat? A. Tanda penghormatan. B. Menyebarkan maklumat. C. Meminta pertolongan. D. Menjadi cergas. Ni mesyuarat berbincang ni. Apa dia? Ini ada kau ni. Tanda penghormatan, menyebarkan maklumat, sebarkan, bercerita, kita bagi tahu sesuatu. Okey. Meminta pertolongan. D. Menjadi cergas. Okey, faham Okay, ada soalan tak? Untuk 1 hingga 10 ni? Tak ada. Okey, bagus. Kita tengok soalan 11 hingga 15. 5 markah, 1 soalan, 1 markah. Tandakan right pada pernyataan faedah beradab dan tandakan pangkal pada akibat tidak beradab. Faedah ni benda yang baik, akibat ni benda yang buruk kalau kita tak beradab. 11. Tetamu berasa dihina. Betul atau salah? Pangkal betul ke pangkal? Dihina. Dikutuk, dicemuh. Macam itulah. 12. Bertambah kasih sayang. Okey. 13. Memupuk semangat perpaduan. Perpaduan ni makin rapat hubungan. 14. Mengukuhkan silaturahim. Kuatkan lagi perhubungan. Dan 15. Dijauhkan keberkatan hidup. Hidup dia tak berkat dah. Boleh.
Okey, faham ya? Ada soalan? Tak ada. Okey. Oh, nak hujan dah. Okey, terpindah. Sini bising sikit. Dia buat kerja bumbung. Okey. Seterusnya, soalan yang ke-11, 16 ke 20. Okey. Okey. Nak hujan dah. Okey. Kebaikan beradab ketika mesyuarat dapat menyelesaikan atau mendekatkan masalah. Apa? Kalau mesyuarat ni gariskan kanan atau kiri. Gariskan jawapan yang sesuai. Kanan atau kiri. Menyelesaikan masalah ke mendekatkan masalah? Bertambah masalah. Okey, 17. Kita hendaklah memberi tumpuan ataupun salam semasa mesyuarat sedang berlangsung. Tumpuan ni mana kita fokus apa yang dibincangkan dalam mesyuarat ataupun salam. Datang-datang, Assalamualaikum. Semua tengok. Dalam mesyuarat sedang berlangsung, bukan mula, sedang berlangsung. Okey, 18. Bermesyuarat dapat mendidik kita menghormati atau membenci pendapat orang lain. Okey? Ingat, masa mesyuarat kita mendengar pandangan orang lain kan? Menghormati ke atau membenci pendapat orang lain? Okey, 19. Memulakan setiap pekerjaan dengan lafaz Alhamdulillah ke Bismillah? Dimulakan dengan kamu baca doa makan apa mula? Habis baca apa? Macam itulah, Alhamdulillah atau Bismillah dengan nama Allah. 20. Kita perlu menyiapkan atau menangguhkan kerja yang ditetapkan. Kita dapat kerja, kita kena siapkan dulu ke atau kita relax dulu, tangguh dulu, buat nantilah. Mana satu? Okey. Faham ya? Soalannya 16 ke 20. Okey, bagus. Kita tengok seterusnya. Soalan 21 hingga 25, 5 markah. Satu soalan, 1 markah. Padankan penyataan dengan adab yang betul. Okey. Yang atas ni adab berjalan. Kedua, adab keramaian. Keramaian ni berhimpun. Okey. Macam Sumaya tanya tadi. Berhimpun. Asyad, senyap Asyad. Okey, 21. Tidak membazir. Apa? Biasa tidak membazir tu pada adab berjalan ke adab keramaian. Kita hidang makanan semua itulah. Okey, 22. Melangkah dengan sopan. Jalan dengan sopan, bukan jalan dengan belagak. Okey, 23. Duduk dengan tertib, duduk elok-elok. Duduk ni jalan ke keramaian? Duduk. Ada kamu orang berjalan sambil duduk? Okey, 24. Menyuap dengan sopan. Dia makan apa? Masuk mulut tu dengan sopan. 25. Mula dengan kaki kanan. Langkah dengan kaki kanan. Okey, faham ya? Surat 3. Kita tengok surat 4. Kalau tak ada soalan, surat 3. Best lah duduk bawah ni. Okey, seterusnya. Soalan 26 hingga 30, 5 markah. Kelaskan penyataan di bawah pada adab yang betul. Apa ni? Okey, ni pilihan 1 2 3 4 5 6. Tapi ada 5 pilihan saja boleh masuk. Faedah patuh kepada pemimpin, faedah benda yang bagus jika kita patuh pada pemimpin, atau faedah bersukan. Ni untuk bersukan. Okey, ada 6 ni, 5 sahaja. Okey, tengok. Pemimpin, adab bersukan. Okey. Belanja berlebihan. Belanja berlebihan. Memudahkan. Tulislah nombor atas atau bawah. Memudahkan pengurusan. Pengurusan. Pengurusan ni pengurusan dalam pejabat dan sebagainya. Macam itulah. Masyarakat aman dan damai. Masyarakat aman dan damai, tak gaduh. Mengawal berat badan. Berat badan. Biasa main apa? Pemimpin dia bersukan. Berat badan ni orang gemuk tu. Bila bergerak selalu kan badan dia makin sihat. Okey, badan jadi cergas.
mengukuhkan silaturahim. Mana? Pilih. Okey, mana patuh kepada pemimpin, faedah bersukan. Okey. Ada soalan ni? Senang saja. Boleh? Tak ada. Okey, tengok musurat. Musurat lah, yang sebelah kiri pula, soalan 31 hingga 35. Okey, ni 31 sampai 35. Okey, kat atas ni isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada satu tak ada. Okey, pilih. Okey, halal, bermanis, berkualiti, keberkatan, amanah dan yang terakhir, baik. Okey. Rusli seorang peniaga yang jujur dan ingat sifat Nabi Muhammad, sifat wajib bagi Rasul. Jujur dan kita dah belajar dah 4 tu kan. Ramai pelanggan datang ke kedainya kerana barang yang dijual, apa dia? Barang yang dijual, barang tu mesti bagus lah dan apa dia? Jadi barang yang macam mana? Okey. Rosli seorang yang peramah dan apa muka? Ini kata peribahasa. Apa? Muka yang mana orang suka tengok tu? Ketika melayan pelanggan. Apa muka? Okey. Seterusnya, Rosli bukan hanya mencari keuntungan tetapi mencari apa? Allah. Apa Allah? Orang yang bekerja ni mencari apa? Okey. Faham? Ada soalan ni? Tak ada. Alright. Okey, buka surat sebelah. Surat 5. Kalis ada tak tu Kalis? Senyap ya. Okey, tengok. Soalan 36 hingga 40, 5 markah, satu soalan 1 markah. Tuliskan beradab atau tidak beradab. Okey, beradab tulis. Ba, ra, alif, dal, ba atau tidak beradab tambah ta, ya, dal, qaf, tidak. Ba, ra, alif, dal, ba, beradab, tidak beradab berdasarkan gambar di bawah. Ini gambar ni senang saja. Okey. Ini gambar apa ni? Yang 36 ni. Ini namanya membawang. Apa? Membawang. Dia cerita belakang. Kau tahu tak budak tu? Kau ni, budak ni, fitnah lah sebagainya. Okey. Okey. 37. Dia seberang lalu lintas budak-budak ni. Polis kita stop. Jadi diorang elok jalan seberang. Beradab ke tidak? Ni dia kasih makanan dekat jiran dia ni. Puan Sami sini, ni saya ada masak lebih, bagi kat jiran. Nampak tak? Beradab atau tak beradab? Ini dia bully. Gaduh, gerebuk. Okey. Beradab ke tak beradab? Dan 40 pun sama. Bagi makanan dia bagi makanan. Lebih kurangnya ni Okey. Boleh? Senang saja gambar tu. Okey, kita pergi seterusnya. Soalan 1. Okey, 8 markah. Okey. 3, 2, 3. Apa? 6, 8. Okey. Baca pernyataan di bawah dan jawab soalan berikut. Bersukan dapat menyihatkan tubuh badan. Badan yang sihat dapat mencerdaskan fizikal. Ni fa silap bukan pa. Fa. Fizikal dan minda. Jadi bersukan ni dia dapat kuatkan, sihatkan tubuh badan kita. Dan badan yang sihat ni bukan saja badan sihat tapi mencerdaskan, lebihkan kita bergerak lebih lancar, lebih bersemangat, lebih ceria. Fizikal ni luaran, minda ni fikiran kita. Okey? Faham ya? Okey. 1. Tuliskan 3 adab
sebelum bermain. Ni sebelum bermain. Dah belajar dah. Adab sebelum bermain. Bukan selepas, bukan semasa. Sebelum. Okey? 3. 3 je nak ada banyak tu. Nak minta 3 je. Okey? 3 markah. 1.2 tuliskan 2. Dengar 2, nak 2. Faedah mengamalkan adab bersukan. Apa faedah dia kalau kita amalkan adab bersukan ni? Apa faedah dia? 1 dan 2. Okey? 2 markah. 1 soalan, 1 markah. 1 jawapan, 1 markah. 1.3 berikan 3 akibat mengabaikan adab ketika bersukan. Dia tak buat. Mengabaikan ni benda yang tak buat, yang kita tinggalkan. Okey? Ketika bersukan. Apa? Berikan 3 akibat buruk yang dapat. 1, 2 dan 3 isi kan. Okey, faham? Okey, tak apa. Nanti buat ya. Okey, Ustaz teruskan sebab nanti saya nak upload video ni. Lama-lama tak susah pula. Okey, seterusnya. Muka surat 6. Okey, muka surat 5 ada soalan tak? Lupa nak tanya. Tak ada. Okey, bagus. Kita tengok muka surat 6. Okey, soalan yang kedua. 15 markah. Banyak ni. Okey, baca, petikan dan jawab soalan berikut. Okey, dengar Ustaz baca. Penghujah, ingat hujah orang yang bercakap. Okey, nyatakan idea dia je. Penghujah yang baik berpandukan daripada Al-Quran dan hadis. Hujah yang tepat dan benar, memberi kesan yang baik kepada pendengar. Ni penghujah ni orang yang cakap. Pendengar ni orang yang dengar apa dia hujah itu. Okey? Untuk mendapat pendengar yang ramai, penghujah perlulah memiliki ciri-ciri seperti berperibadi mulia. Ciri-ciri yang ada. Ciri-ciri apa yang dia ada baru dapat pendengar yang ramai. Ramai orang nak dengar dia cakap. Berperibadi mulia, akhlak dia bagus. Berpengetahuan luas, dia ilmu dia banyak. Yakin dengan keupayaan diri, orang yang yakin, orang yang percaya dengan kebolehan diri dia. Dan kemahiran berhujah, dia pandai bercakap lah. Penghujah yang berhemah ialah penghujah yang memulakan ucapan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia mulakan hujahan dia, cakapan dia tu, syarahan dia tu dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan diikuti dengan ucapan salam. Dia bagi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpakaian kemas, segak, elok, pakaian dia. Tak buat orang sakit hati tengok. Dan sopan, tutup aurat. Menggunakan bahasa yang mudah difahami. Dia cakap simple je. Perkataan yang orang yang dengar faham. Dia tak guna perkataan yang susah-susah. Kalau susah-susah ramai orang tak nak datang dengar. Okey? Mudah difahami dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Dia semasa dia berucap, masa-masa dia berhujah, dia tak hina orang, dia tak kutuk orang, dia tak sakitkan hati orang. Dia cakap benda yang betul sahaja. Okey? Penghujah yang tidak beradab menjadi bahan cemuhan. Cemuhan ni orang ejek lah. Macam buat lawak lah. Kita kan selalu tengok orang buat lawak kan. Dia panggil orang, dia kutuk orang tu, bagi semua orang gelak. Macam tu lah penghujah yang tidak beradab. Okey, tengok soalan yang kedua. Soalan pertama. Tulis 2 panduan dalam berhujah. Panduan 2. Berpandukan. Panduan, pandu. Lebih kurang tu. Kata kuncinya panduan ni. Jadi dia nak 2. Berikan 2. Ni. Okey. Seterusnya. 2.2. Apakah kebaikan bagi penghujah yang baik? Apakah kebaikan dia? Kata kunci kebaikan. Kebaikan baik apa? Okey, kat situ ada.
Okey. Seterusnya, senaraikan 3 ciri penghujar yang baik. Ciri. 3 ciri. Dia punya kata kuncinya ciri. Okey, cari ciri-ciri. Okey, dia nak 3 je. Okey. Kata kunci dia garis lah, nanti kamu cari sendiri. Tuliskan 3 adab penghujah yang berhemah. Berhemah kata kunci dia. Okey, dia nak 3. Tuliskan 2 akibat tidak beradab semasa berhujah. Akibat, kata kunci dia akibat. Dia nak 2 kat sini. Okey, dia untuk 4 markah. Cari akibat sini. Akibat ni benda yang buruk lah. Tidak beradab, sorry. Dia punya kata kunci dia tidak beradab. Tidak beradab. Kat situ ada. Ataupun lawan kepada penghujah yang beradab. Senang je, lawan dia. Macam kata tidak memulakan ucapan dengan bismillah. Kemudian tidak berpakaian kemas, tidak sopan, menggunakan bahasa yang susah, menyinggung perasaan orang lain. Itu lawan dia. Senang saja. Kalau nak cari akibat. Okey. Tapi akibat ni benda yang dapat. Sorry, silap. Akibat ni benda yang kita terima kalau kita tak buat. Faham? Okey, 26. Pada pendapat anda, mengapakah penghujah yang tidak beradab menjadi bahan cemohan? Kenapa dia jadi bahan cemohan? Ini kamu kena jawab sendiri ya. Kenapa orang yang berhujah dia jadi bahan ejekan orang? Orang dengar, orang hina dia. Orang tak suka dia. Kenapa? Okey, ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okey, faham ya? Okey, bagus. Kita tengok yang ke muka surat 7. Soalan 3, 12 markah ni. Jawab semua soalan. Okey. Tuliskan 2 kelebihan orang yang rajin bekerja. Apa kelebihan orang yang ni? 2 kelebihan. Kelebihan. Kata kunci dia kelebihan. Fikir orang yang bekerja ni. Dia nak 2. Tulis, tengok kat buku pun tak apa. Tuliskan 2 sikap yang tidak bertanggungjawab dalam pekerjaan. Apakah 2 sikap? 2. Dia nak 2 sikap yang tidak bertanggungjawab. 3. Tuliskan 3 adab bekerja yang kamu tahu. Adab bekerja. Dia nak 3. Berikan cara menjadi pekerja yang cemerlang. Okey, berikan cara menjadi pekerja yang cemerlang. Nak 1 je. Okey, jawab semua soalan. Okey, soalan 4, jawab semua soalan berdasarkan gambar di bawah. Tengok gambar. Ada budak, tu ada kubur. Ada kubur. Ada budak, budak ke ni? Tak tahulah. 2 orang lelaki, kemudian dia baca doa di depan kubur. Apa ni? Tulis adab berpandukan gambar di atas. Adab apa ni? Adab keramaian ke? Adab bermusyarat ke? Dia bermusyarat dengan apa? Dengan kubur. Kan. Tengok tu. 4.2. Senaraikan 2 kesan daripada gambar di atas. Apakah kesan dia? Kesan yang baik daripada gambar di atas. Bila dia ziarah kubur. 4.3. Berikan 2 perbuatan yang dilarang ketika berada dalam situasi di atas. Masa dia berada di semasa berdoa ni ataupun semasa berada di perkuburan, apa perkara yang perbuatan yang dilarang. Tulis kat sini 1 dan 2. Senaraikan 2 kepentingan jika anda berada dalam situasi di atas. Apakah kepentingan yang baik, yang bagusnya? Okey. Yang dapat daripada bila menziarahi perkuburan ni. Okey dah surat 8. Okey, faham yang bab menziarah perkuburan ni? Okey, kita tengok yang terakhir. Pada pendapat kamu, mengapakah kita perlu mengingati mati? Kenapa kita kena ingat mati? Dekat Al-Quran pun suruh kita ingat mati. Kenapa kena ingat mati?
Ada orang dia tak ingat mati. Dia rasa dia hidup selama-lamanya. Tu dia boleh buat dosa, dia boleh buat maksiat, dia buat benda yang jahat yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Sebab apa? Dia tak tahu, dia rasa dia boleh hidup selama-lamanya. Sebab apa? Nanti dia tak payah masuk neraka. Macam tu. Itu orang yang rasa dia akan hidup selama dia tak akan mati. Okey? Okay. Seterusnya soalan yang kelima, 10 markah. Tuliskan adab yang sesuai bagi situasi di bawah. Asyad keluar. Okey. Jamil duduk dalam keadaan baik ketika di majlis. Ada apa ni? Semaya tanya tadi. Adab. Yang kedua, peniaga yang berterus terang tentang barangan jualan. Ni adab apa? Peniaga jual barang. Ni adab apa? Musa bersenam untuk menjadi cergas. Ni adab apa? Adab yang kita sudah belajar. Okay, ingat dia, ini sampai daripada tahun 3 sampai tahun 5 tau. Sebab ini adalah peperiksaan UPKK. UPKK tahun 3, 4 dan 5. Okay, Daud berhujah dengan berhemah ketika bermesyuarat. Ni adab apa? Umar pergi menziarahi Karim di hospital. Ni ziarah orang. Apa ni? Adab ziarah orang. Apa? Ada. Okey. Faham ya? Senang saja. Ini tajuk-tajuk. Letak nama tajuk. Adab apa? Adab apa? Adab apa? Adab apa? Adab apa? Okey. Tu yang terakhir. Surat 8. Ada soalan sebelum Ustaz stop? Tak ada Ustaz. Okey. Senang je Okey, nanti saya akan upload ke YouTube. Boleh tengok balik kalau tak faham ya. Atau boleh telefon Ustaz atau mesej Ustaz balik. Okey. Jadi kita tutup kelas kita dengan bacaan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sama-samalah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, dan dosa kedua ibu bapa kami, dan sayangilah mereka seperti mana mereka menyayangi kami semasa kami kecil. Rabbana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey. Cantik. Okey, bye. Assalamualaikum.